أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita merasakan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang masih memanjangkan usia kita dalam taat dan dapat kita menyambung balik pengajian kita pada malam ini. Alhamdulillah. Pada malam ini saya nak bawa satu hadis yang bertajuk Al-Hifzu wal-Nasru wat-Ta'yidu min Allah Ta'ala. Penjagaan, kemenangan dan pengukuhan itu ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma. Qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam anna al-ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa law ijtama'u Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala an yadurruka bi syai'in
lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu masa aku membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, iaitu pada satu hari. Faqala, ketika itu Nabi kita berkata, ya ghulam, wahai ghulam, iaitu wahai budak. Maknanya Ibnu Abbas ketika itu masih lagi kecil, makna masih lagi budak, maksudnya belum sampai umur yang boleh kata dia seorang yang dah dewasa. Ibnu Abbas ni dia istimewa, sebab sekalipun dia budak, sekalipun dia muda, tapi telah dijemput untuk masuk ke dalam perbincangan kibar as-sahabah, sahabat-sahabat yang utama. Sebagai contohnya, atau masa turun satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan Mekah, engkau akan lihat manusia masuk ke dalam agama Allah itu berbondong-bondong. Maka pada ketika itu ucapkan tasbih kepada Allah, memuji Allah, dan ucapkan sama istighfar kepada Allah. Bila turun ayat ini, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sifat mereka akan duduk sesaat membincang setiap wahyu yang turun. Selepas turun satu ayat, mereka akan duduk mengambil renungan dan berfikir terhadap sesuatu ayat yang turun. Itu sifat golongan para sahabat. Jadi bila turun ayat itu, maka berhalaqahlah beberapa orang sahabat utama, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjemput Ibnu Abbas untuk masuk sekali. Dijemput dia untuk masuk sekali, sekalipun dia masih budak, sebab dia telah mendapat satu doa keramat daripada Rasulullah. Ketika dia baru lahir, Nabi meludahnya ke dalam mulut Ibnu Abbas dan mendoakan, Allahumma faqihhu fid-din wa'limhu ta'wil. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagilah dia faqih, reti dalam perkara agama, dan bagilah dia reti mentakwilkan Al-Quran. Jadi dia istimewa sebab Nabi ludah ke dalam mulut dia dan mendoakan dia. Itulah asal daripada tahnik, iaitu dalam bahasa kita disebut dengan belah mulut. Tahnik ni makna mencampurkan ayak liuk orang alim, orang soleh dengan ayak liuk anak kita. Itu makna tahnik. Dengan harapan mudah-mudahan dengan bercampur ayak liuk orang alim dan juga anak kita, dia akan jadi seperti orang yang belah mulut dia. Dia akan jadi baik, dia akan jadi orang soleh,
bahkan dia akan jadi orang berilmu, orang alim, seperti mana orang yang mentahnikkan dia. Itu hikmah dia. Jadi bila mana dipanggil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jadi duduk sekali bincang ayat itu. Maka setiap orang sahabat mengambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengambil bahagian, memberi pandangan terhadap ayat-ayat yang turun tu, sampai kepada giliran Ibnu Abbas. Sayyidina Abu Bakar kata, pandangan hal macam mana? Nak kata apa? Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu langsung memberi satu komentar mengulas, dan ulasan itu sangat mengejutkan para sahabat, lebih-lebih lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar kata, hang nak kata apa? Jadi kata Ibnu Abbas, saya mentakwilkan bahawa Nabi sudah hampir wafat. Itu makna dia sangat bijak, jangan kucuk kaki. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya mentakwilkan Nabi sudah hampir wafat, sangat mengejutkan. Lebih-lebih lagi Sayyidina Abu Bakar, sebab dia paling kasih pada Rasulullah. Bila takwil kata Nabi hampir wafat, langsung dia sesentak mengalir air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi Muhammad. Siapa kata macam tu? Kata Sayyidina Ibnu Abbas, kalaulah dah datang pertolongan Allah dan pembukaan Mekah, berarti Islam sudah selesai. Utusan Rasulullah kepada umat ini sudah berada di akhir. Makna Nabi bila dah selesai daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tugasannya, jadi masa kewafatannya sudah pun dekat. Jadi ini yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi dialah yang mentakwilkan dengan takwil yang luar biasa. Sampai di sana ada satu tafsir, dia panggil tafsir Ibnu Abbas. Jadi sebab istimewanya dia terhadap takwil-takwil pemahaman yang dia bahagi. Sebab dia sangat istimewa, sebab Nabi doakan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu dia kata, satu masa aku membonceng Rasulullah, Nabi duduk depan, aku duduk di belakang. Ketika itu Nabi kata, ya ghulam, hai budak, inni u'allimuka kalimat. Ni aku nak ajak hang beberapa kalimat ni. Mana aku nak ajak hang beberapa perkara ni. Ihfazillaha yahfazka. Kamu jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah, kamu jagalah Allah, tajidhu tujahaka, kamu akan dapati Allah subhanahu wa ta'ala berada di hadapan engkau. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah dengan Allah. Wa'lam, hai budak, ketahuilah, annal ummata, bahwasanya suatu umat itu, satu umat itu, lawistama'at, kalau mereka berhimpun, berpakat, ala ayyanfa'uka, untuk mereka nak bagi manfaat kepada engkau, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan mampu untuk memberi manfaat pada kamu,
illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, melainkan dengan apa yang Allah telah tetapkan buat kamu sahaja. Walau istama'u, dan jika mereka berhimpun, berpakat, ala an yadurruka, untuk mereka nak mudaratkan engkau, bi syai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, mereka takkan mampu untuk memberi kemudaratan kepada kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, melainkan dengan apa yang Allah telah tetapkan kepada engkau juga. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, telah keringlah pena, telah diangkat pena dan telah keringlah tulisan. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, Nabi suruh kita jaga Allah. Macam mana cara nak jaga Allah ni? Jaga Allah Subhanahu wa taala ialah dengan beriltizam, dengan iltizam kita terhadap titah perintah Allah dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia orang Islam mesti kena duduk dalam situasi ini sepanjang masa. Ini panggil takwa. Ihfazillah, jagalah Allah, maknanya kamu beriltizam dengan suruhan Allah dan kamu menjauhkan diri daripada larangan Allah. Maknanya bertakwalah kamu kepada Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Okey. Dalam situasi yang kita duduk ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasanya situasi yang kita duduk ni sedikit sebanyak mengganggu hak kita ni untuk fikir ni. Allah Sayyidina Muhammad, kerisauan kita terhadap masa depan agama kita. Negeri kita negeri Islam, tapi kafir boleh merintah. Ni benda yang kita duk fikir ni, macam mana ni? Kita pernah ada negeri itu hilang daripada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan hari ini ada sebuah negeri lagi yang dikongkar sepenuhnya oleh orang bukan Islam. Kita bimbang terlepas pula apa, terbaru pula orang Islam sendiri, masalah Sayyidina Muhammad, yang berkepentingan peribadi lebih utama daripada mementingkan agama dan bangsa dia, dengan mudah ya bagi negeri kawan. Apa nak jadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan suasana ini sangat merisaukan kita. Dalam situasi kita duduk ni, apa kita nak kena buat? Dalam situasi yang kita duduk ni, kita kena mempertingkatkan takwa. Maknanya hak Tuhan suruh kena buat sungguh-sungguh, yang Tuhan larang kena tinggal sungguh-sungguh. Ini pesanan pada seluruh umat Islam. Maknanya kena balik kepada Allah balik. Dalam situasi yang menakutkan kita ni, entah berapa hari dah belum dapat lagi PM yang ke-10. Siapa nak jadi PM ni? Tuan-tuan, subhanallah, kita risau. Kelompok yang dalamnya ramai orang bukan Islam akan menjajahi negara, negeri umat Islam. Sangat takut. Yang duk berkelahi kita orang Islam, orang Melayu Islam ni, hak mereka sengap ya, duk tengok apa nak jadi berlaku. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Hari ini kita ingat dah selesai, tak lagi. Esok pula raja-raja Melayu akan bersidang.
Agung ni orang bijak. Dia panggil, dia nak tanya, depa tu duduk belah mana, tak main 30 orang, main 3 ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak jadi nak buat apa juga. Akhirnya esok dia panggil raja-raja bersidang, ada putusan insya-Allah terbaik untuk umat Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kena tolong, kena sembahyang hajat semua. Yang depan saya yang dengar ni dan yang live ni, tolong malam ni main hajat lagi. Tolong selamatkan negara kita. Saya minta ni dengan nama Allah, tolong main hajat malam ni, minta tolong Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa keputusan yang diambil esok ialah keputusan yang paling selamat. Sebab agung bukan keputusan dia, tapi keputusan daripada syura, mesyuarat raja-raja. Kalau syura, ada pertolongan Allah. Wa amruhum syura bainahum. Dalam syura Allah sebut wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah suruh Nabi kita mesyuarat, wa syawirhum, mesyuarat dengan depa, dengan sahabat-sahabat engkau. Wa syawirhum fil amri, dalam apa pun urusan kena mesyuarat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Setiap organisasi yang bos dia pakai kosa gitu, dia akan hancur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan mesyuarat. Hatta dengan seorang sahabat pun Nabi akan tanya pandangan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih layak untuk buat kosa gitu sebab dia Rasulullah. Tapi tapi tetap Rasulullah tanya pendapat Sayyidina Abu Bakar, tanya pendapat Sayyidina Umar. Pasal Allah suruh wasyawirhum fil amri, mesyuaratlah dengan mereka dalam perkara, dalam urusan kamu. Bila keluar keputusan, jadi ketika itu kita berazam untuk melaksanakan keputusan, lepas tu fatawakkal 'ala Allah, serah kepada Tuhan. Maka sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, ma khasira man istashara wa ma nadima man istakhara. Tidak rugi orang yang bermesyuarat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan tidak menyesal orang yang istikharah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mesyuarat ni, keputusan yang keluar daripada mesyuarat akan diberkati. Sementara keputusan yang keluar daripada tanpa mesyuarat akan jauh daripada dirahmati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi umat Islam jangan gusar, jangan risau. Allah akan tentu yang terbaik daripada umat ini. Sebab negara kita ni insya-Allah dari dulu Allah jaga. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Suatu mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Kristian berjaya Belanda berjaya mengkristiankan orang Indonesia. Portugis yang menjajah kita tak berjaya nak mengkristiankan orang Melayu di tanah bumi tercinta zaman Melaka. Akhirnya Belanda dijemput mai ke Melaka. Dah hampa berjaya buat di Indonesia, hampa buat macam hampa buat di sana, di sini. Belanda yang berjaya buat, tak berjaya buat di tanah Melaka. Akhirnya subhanallah, Belanda keluar, masuk Inggeris. Inggeris tahu macam mana nak buat. Orang Melayu
pada ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, bumi kita ni Allah pelihara daripada kesan penjajahan mengkristiankan umat Islam. Allah pelihara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berbagai percubaan dah dibuat untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menimbulkan sesuatu untuk kuasa besar masuk dalam negara. Allah pelihara lagi. Contohnya peristiwa MH370, peristiwa MH17. Semua ni nak bagi ni tempat konflik, bagi konflik berlaku kita dengan China dan sebagainya. Tapi masih Allah pelihara. Ketika mana sebelum PRU 15, PRU 14, kita tengok video Kristian dunia merasa bangga, merasa seronok dengan kemenangan proksi mereka pada ketika itu sahabat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tiba-tiba Tuhan bagi zakat 22 bulannya Allah pelihara. Tuan-tuan, masalah selamat kita harap insya-Allah Allah pelihara lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi modal kita ialah takwa. Yang Tuhan suruh buat sungguh-sungguh, yang Tuhan larang jangan buat sama sekali. Itu ya. Sebab di medan perang kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seorang mujahid itu tidak dapat menangkis senjata musuh dengan perisai dia, tapi dia dapat menangkis senjata musuh dengan takwa dia. Pada hadis ni, ihfazillah yahfazka, kamu jagalah Allah, Allah jaga kamu. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, maka sehari dua ni marilah kita bertaubat kepada Allah daripada semua dosa-dosa kita. Lepas tu kita settle dengan Tuhan, kita minta Allah merahmati kita, insya-Allah. Kita harap perancangan musuh semuanya gagal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita doa mudah-mudahan Allah menghancurkan semua tali-tali baut pada musuh. Orang Melayu pelik. Orang Melayu ni perang dengan musuh tak pernah kalah, tapi kalah dengan sebab ada tali baut. Orang Melayu sendiri yang jadi punca kekalahan dalam perjuangan dan peperangan dulu. Maka subhanallah, sebenarnya tali baut ni zaman Nabi pun ada, cuma orang tak panggil tali baut, dia panggil munafik. Zaman Nabi dia panggil munafiqin. Bahaya yang kata munafiqin ni masalah Sayyidina Muhammad, sampai dalam Quran ada satu surah, surah Al-Munafiqun. Akan Nabi mengajar tu. Dalam Quran ada surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ni punya penting sampai Nabi membaca surah Al-Munafiqun setiap kali mengimami sembahyang Jumaat. Sebab nak peringat tentang orang munafik, orang yang berubah sebagai orang Islam tapi tarik baut pada musuh Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allah kata ihfazillah tajidhu tujahaka. Bila mana kita duduk dalam keadaan kritikal, tak tahu buat keputusan, soalan Sayyidina Muhammad, bangkit mari hajat, minta pertolongan Tuhan. Dan setiap doa-doa kita minta pertolongan Allah. Ketika itu kita akan merasa betapa dekatnya dia dengan kita. Tajidhu tujahaka. Ketika itu kamu akan rasa Tuhan berada bersama dengan engkau. Cuma kena sabar. Kena sabar. Sebab pertolongan Allah akan mengiringi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya pertolongan Allah itu mengiringi orang-orang yang sabar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang saya baca ni, Nabi kata, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah. Maksudnya tuan-tuan, kita dah tak ada tempat. Sebenarnya orang Islam tak ada tempat untuk dia minta pertolongan, melainkan pertolongan dia hanyalah dia minta kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita tak ada jalan lain dah. Jalan kita buntu kalau kita nak minta kepada hal lain. Jalan kita hanya satu, iaitu kita minta pertolongan daripada Dia yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya semua orang kena munajat, sebab kita berada di ambang bahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa'lam, Nabi kata, annal ummata law istama'an ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kalau orang satu kelompok yang ramai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka berimpun untuk mereka nak bagi manfaat pada engkau, lam yanfa'uka, mereka tak akan dapat memberi manfaat kepada engkau dengan suatu apapun, melainkan dengan apa yang Allah telah tetapkan kepada engkau saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kalau lepas pakat nak tolong kita 100%, contohnya masalah sayyidina Muhammad, mereka takkan mampu untuk bagi manfaat pada kita 100%, melainkan dengan sesuatu yang Allah telah tulis saja hari itu di azaliyah itu. Cakap tu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya hari ini saya tengok perasmian Piala Dunia di Qatar. Salah sayyidina Muhammad. Sebelum ni 2 hari saya ikuti perkembangan juga. Juni. Qatar ni sebuah negara yang didominasi oleh ikhwan muslimin. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tempat yang dia duduk selepas Mesir tak mau terima dia duduk di Qatar. Satu masa saya dalam perjalanan kami balik daripada Turki, kami transit di Qatar. Waktu tu dunia boikot Qatar sebab mereka tak terima tawaran Amerika. Jadi Amerika boikot Qatar. Satu kapal terbang pun tak boleh mendarat di airport Qatar. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka berdiri dengan pertolongan Allah. Sunyi sepi. Airport Qatar yang sibuk tu tuan-tuan, sunyi. Tak ada orang, hampir memang tak ada orang. Tuan-tuan, hanya kapal terbang lepa yang pergi. Kapal orang, kapal bawang tak baik. Dan ada negara-negara yang tak terima Qatar mendarat. Tapi tuan-tuan, mereka sabar. Akhirnya Allah bagi pertolongan pada mereka. Akhirnya Qatar dapat bangkit walaupun diboikot ekonomi oleh Barat. Yang modalnya ialah dakwah. Pelik tuan-tuan. Kemarin saya tengok satu video, satu orang syekh menyebut sampai hari ini dah beratus masuk Islam. Mereka tulis di merata tempat hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamku man fis sama. Kasihanilah setiap yang duduk di bumi, kamu akan dikasih oleh penghuni yang duduk di langit. Setiap tempat ada mesej dakwah, hadis-hadis Rasulullah. Dan mereka siapkan tim-tim dakwah
Yang main ni seluruh dunia. Orang putih main. Bila orang putih nak tentang Islam, ada golongan, ada kelompok yang menerang Islam ni begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang menariknya, mereka membuat syarat. Setiap perilaku yang bercanggah dengan Islam tak dibenarkan di Qatar. Contohnya, bendera LGBT. Tak boleh. Jadi subhanallah, dan disiapkan di padang bola tempat sembahyang, tempat ambil wuduk dan tempat sembahyang. Sejarah kali pertama dalam sejarah Piala Dunia. Tuan-tuan, tu katakan izzah Islam, tu katakan kemuliaan Islam. Jadi barangkali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pihak pengajar Piala Dunia ni, dia mengajarkan di Qatar, dia ada agenda dia. Tapi Islam lawan dengan akhlak dan ajaran dia. Akhirnya masuk Islam, dah berhati masuk Islam. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, jadi maknanya semua ialah dengan qad katabahallahu laka. Semua ialah menurut yang telah Allah takdirkan. Maknanya apa? Maknanya saat ni kita duduk ni, lawanlah Islam macam mana pun, Islam pasti akan menang. Rancanglah macam mana kamu nak rancanglah, tetap Islam akan berjaya. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal ni zaman Islam. Ahli politik kalau dia nak selamat, dia join golongan Islam, puak Islam. Kalau dia nak bertahan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kumpulannya, jadi setiap kumpulan yang selain Islam sedang menghampiri masa expired, habis. Sekarang masa Islam 1924 jatuh khilafah Uthmaniyah di Turki. Nabi janji setiap 100 tahun Islam akan bangkit balik. Itu janji Rasulullah. Setiap 100 tahun. Ni dah nak masuk tahun 2023. Tuan-tuan, kita akan sampai 2024. Islam akan bangkit balik. Kalau umur kita panjang, kita akan tengok. Sebab itu hari ini fight golongan Islam dengan bukan Islam, lawanlah. Pasti Islam akan menang juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan semua perancangan yang mereka buat, semua akan gagal. Sebenarnya setiap yang mereka buat akan menjerat mereka semua. Bukan jerat kita, jerat mereka sendiri. Contoh, dulu dibuat pembahagian persempadan semula. Dan orang bukan Islam ni, masalah Sayyidina Muhammad, dihimpun, tak sempat untuk memberi kemenangan mudah. Apa jadi hak hari dua ni? Hak bukan Islam itulah yang merebah lepas. Sebab tu orang kafir jangan percaya. Orang kafir ni tak boleh percaya. Bila mereka musuh, tetap mereka musuh. Sebab itu Allah peringat Rasulullah, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang telah memperkuatkan engkau, wahai Muhammad, dengan pertolongannya, wa bil mu'minin, dan dengan orang-orang yang beriman. Allah memperkuatkan engkau, wahai Muhammad, dengan pertolongan dia dan dengan orang-orang yang beriman. Sebab itu Nabi kita, Allah ajak satu masa mai satu kumpulan pembesar Quraisy mai nak tanya Nabi tentang Islam. Nabi pun teranglah Islam kat mereka. Tiba-tiba mai Abdullah ibnu Umi Maktum, hak buta tu. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Nabi tengah duduk ni, duduk bagi tumpuan tengah Islam kat mereka ni, pembesar Quraisy ni, dengan harapan mereka masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tiba-tiba mai ada Islam ni. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nak tanya apa tak tahu. Nabi tengok dia, Nabi rasa, awak mai time ni. Abasa wa tawalla. Berbahasa mukalah dia, benda berpalinglah dia daripada si buta. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermasa mukalah dia, iaitu Rasulullah, dan berpaling Nabi daripada dia, anja'ahul a'ma, ketika mana mai orang buta. Allah tegak Rasulullah, hak ni tak Islam ni Islam dah. Hak Islam lah kena bagi tumpuan, hak bukan Islam nanti sat. Jadi kita doa, semoga Allah bagi bantuan pada umat Islam di Perak. Orang Islam boleh ambil kafir dibanding ambil orang Islam sendiri. Jadi minta Allah bagi pertolongan pada umat Islam di sana. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam hadis ini, kalau orang nak bagi manfaat pada kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang takkan mampu bagi manfaat malaikat yang telah Allah tetap di adali hari itu manfaat yang dia nak bagi. Itulah manfaat yang kita akan dapat. Begitu juga walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kalau orang nak mudaratkan kamu, mereka tak akan mampu untuk bagi mudarat pada kamu melainkan dengan yang telah Allah tulis. Hak itulah mudarat yang akan kena pada kamu. Maknanya mudarat Allah yang tetapkan, manfaat Allah yang tetapkan, bukan manusia, bukan makhluk. Kalau kena, ni akidah kita, Allah nak. Jadi bila Allah nak, adalah hikmah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi sebut rufi'atil aqlam, pena telah pun diangkat. Wa jaffatus suhuf, dan suratan pun telah kering. Maknanya takdir yang Tuhan tulis di adali hari itu, mana-mana yang telah ditakdirkan, itulah yang akan berlaku. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatin, Allahumma nawwir qulubana bihidayatin, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarta wal munafiqin a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur bina wa la tansur alaina. Allahumma ansur bina wa la tansur alaina. Allahumma kun bina wa la takun alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.